Kenyataan Anwar beri bayangan Zahid bakal digugurkan dari kes. Tak jawab panggilan polis, rupanya ini punca Sanusi ditangkap. Adakah Hamzah tuduh istana politikan penangkapan Sanusi? Isu Felda, Mujidin tuntut Anwar tunjuk dokumen bukti tanda tangan. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana mendakwa setiap menteri dalam pentadbirannya bersih daripada rasuah. Syed Saddiq mendakwa kenyataan itu membayangkan kes Mahkamah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Habidi mungkin digugurkan selepas PRN pada 12 Ogos ini. Dengan kenyataan seumpama itu daripada Perdana Menteri, ia beri persepsi salah, terutama apabila ada beberapa institusi di bawah bidang kuasa Perdana Menteri, termasuk Pejabat Peguam Negara AGC dan SPRM. Perdana Menteri yang melantik Peguam Negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang secara tidak langsung tunjukkan dia mengawal kedua-dua institusi itu bagi memastikan kes yang sedang berjalan boleh digugurkan. Sebagai Presiden Muda, saya tak lihat kenyataan Anwar itu sebagai perkara kecil, katanya ketika sidang media di Ibu Pejabat Muda di Petaling Jaya. Berucap ketika pelancaran Jentera Perpaduan Negeri Pulau Pinang di Seberang Jaya, Anwar berkata semua menteri dipantau secara rapat oleh polis dan SPRM sejak 8 bulan lalu. Dia dilaporkan berkata tiada kes yang menunjukkan menteri telah mengambil wang rakyat dan itu merupakan satu rekod dalam sejarah politik negara. Pada 10 April lalu, Zahid menghantar surat representasi kepada AGC untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram terhadapnya. Selain itu, Syed Saddiq berkata, ramai menyorongkan kebimbangan yang kes rasuah berskala besar akan digugurkan selepas PRN. Bahkan keraguan itu memuncak apabila Anwar di khalayak umum di Pulau Pinang memaklumkan SPRM telah sahkan yang tiada mana-mana menterinya terpalit skandal rasuah, katanya. Saya ada semua print screen. Jangan main-main dengan saya print screen semua tu. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Madnur hari ini mengakui dia telah diminta oleh Bukit Aman untuk hadir ke balai polis namun mengelak daripada ditangkap. Dia juga mendakwa sedar telah wujud komplot tertentu untuk menangkapnya sehari sebelum pendakwaan di Mahkamah Session Selayang. Menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan pihak polis Diraja Malaysia yang membawa kepada penangkapannya pada jam 3 pagi semalam. Sanusi berkata, komunikasi tersebut berlangsung seawal jam 10 malam. Ia kemudian berlanjutan sehingga jam 2 pagi, mengakui tidak menjawab panggilan telefon daripada pihak polis. Sanusi menjelaskan komunikasi tersebut berlangsung melalui aplikasi WhatsApp sahaja. Katanya dia tidak menjawab panggilan polis daripada PDRM kerana menghadiri beberapa mesyuarat pada hari berkenaan. Saya ada komunikasi dengan pegawai Bukit Aman daripada jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Ada WhatsApp pasal saya tak mahu ditangkap saya. Dia kata, boleh tak mari balai polis Hartamas? Saya kata buat apa? Atau mana-mana balai polis yang sesuai. Saya kata takkan nak ambil keterangan boleh pergi mana-mana balai kan? Ia spesifik, takkan pergi mana-mana balai boleh. Saya kata, ini salah tangkapan. Kalau tangkapan saya tak mau pergi, katanya pada media ketika ditemui selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat Kedah di Alustar. Sanusi pada masa yang sama menolak kenyataan Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein bahawa dia dan pegawainya menolak apabila mendapat panggilan dari Bukit Aman. Katanya sebagai seorang menteri besar, tidak mungkin dia akan melarikan diri. Sebelum ini, Razaruddin memberitahu Sanusi ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar Kedah itu ditolak. Katanya pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan dari polis Kedah, namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Katanya polis mendapat tahu Sanusi akan hadir untuk satu program bersama Esro Awani pada jam 10 malam, namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibatnya di situ. Justru katanya usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluannya hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon, gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Selain Sanusi, Razaruddin berkata, polis turut menghubungi pegawai ahli politik terbabit, namun panggilan yang dibuat juga ditolak mereka. Sanusi dihadapkan dengan 2 pertuduhan berkaitan Raja-Raja Melayu di mahkamah semalam. Satu daripada pertuduhan berkenaan membabitkan Sultan Selangor berhubung pelantikan Menteri Besar serta yang di-Pertuan Agong mengenai pembentukan Kerajaan Perpaduan. Dakwaan Sanusi itu diucapkan semasa menghadiri ceramah politik Perikatan Nasional di Selayang, Selangor pada 11 Julai. Dia yang turut diadukan kepada polis oleh Ahli Dewan Diraja Selangor mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan tersebut. Mengulas lanjut, Sanusi mendakwa penahanannya adalah satu komplot bagi memburukkan imejnya supaya dilihat telah bersalah. Sebab saya tahu komplot ini nak tangkap dulu sebelum didakwa kerana tangkapan ini hendak bagi naratif bahawa telah berlaku satu kesalahan. Dia tangkap depan orang ramai lagi dia syok. Saya elak daripada ditangkap. Memang dia ada call pegawai saya apa, tapi saya mesyuarat. Ada 3 mesyuarat hari itu. Tengah mesyuarat saya tengok ada panggilan masuk. Saya tanya siapa. Dia kata dia dari Bukit Aman. Saya tanya direct nak buat tangkapan ke?
kalau nak tangkap, cakap betul-betul. Saya sebolehnya tak mahu ditangkap. Saya warga negara yang baik. Saya beri kerjasama kepada polis. Tak pernah lari sekalipun, katanya lagi. Sanusi bagaimanapun memuji pihak polis yang telah bertindak profesional dan melayani dengan baik suatu proses penahanan serta ketika ditahan di balai polis di Gombak. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Mohamad Sanusi Mat Noor. Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi'i, Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Sementara Kedah itu merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan Raja-Raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya. Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut namun tidak dikenakan tindakan seperti ke atas Sanusi. Sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham tentang undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat Ahli Parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah menjadi menteri yang bertanggungjawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Adakah Perikatan Nasional hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang mempelekehkan institusi istana? Katanya, disebabkan itu Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja-raja ditangkap segera kerana jelas mempersedakan undang-undang. Api itu katanya perlu dimatikan secepat mungkin kerana dikuatiri akan mengganggu gugat kestabilan negara. Dia juga mengingatkan bagaimana Perikatan Nasional sebelum ini menolak saranan Jadi Pertuan Agong agar semua pihak bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, katanya. Justru Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkait penangkapan Sanusi. Katanya rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Orang Melayu tidak akan menderhaka kepada rajanya. Jadi saya nasihatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar jangan menderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Telajak perahu boleh diundur, tapi bukan telajak cakap, tambahnya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menuntut Anwar Ibrahim mengemukakan bukti bahawa Perdana Menteri itu telah menandatangani surat atau dokumen selaku Menteri Keuangan bagi meluluskan pelupusan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit. Ini selepas Anwar mendakwa pelupusan hutang itu gagal dilaksanakan sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin juga menuntut Anwar menarik balik kesemua kenyataan fitnah tersebut dalam tempoh 24 jam selain memohon maaf tanpa syarat dan secara terbuka. Ia sebahagian daripada tuntutan yang dikemukakan Peguam Muhyiddin dalam surat tuntutan bertarikh semalam yang turut memberikan tempoh 24 jam kepada Anwar untuk mendedahkan dokumen atau surat yang ditandatanganinya bagi melupuskan hutang peneroka. Ambil perhatian bahawa sekiranya Datuk Seri Anwar gagal mematuhi tuntutan-tuntutan di sini dalam tempoh yang dinyatakan di atas, kami diarahkan untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap Datuk Seri, termasuk tetapi tidak terhad kepada menuntut ganti rugi dan relief injunksi tanpa notis lanjut kepada Datuk Seri menurut surat yang dihantar oleh firma guaman Rosli Dahlan Saravanan Partnership itu. Ketika berucap pada majlis sambutan Hari Peneroka Felda di Serdang pada 7 Julai lalu, Anwar mendakwa pengumuman mengenai pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Sebaliknya, kata Anwar, Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah 8.3 bilion tersebut. Muhyiddin bagaimanapun menyangkal kenyataan Anwar itu dan menyifatkannya sebagai pembohong besar. Dia juga memetik jawapan Parlimen daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman Said pada 23 Februari bahawa pelupusan hutang itu sudah dilaksanakan pada 2021 walaupun tidak dilakukan secara berterusan akibat masalah aliran tunai. Pada keesokannya, Anwar mengakui terdapat persetujuan untuk memasukkan hutang peneroka Felda ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada 2021 dan 2022. Perikatan Nasional tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record.
hanya dalam belanjawan madani untuk 2023, saya mula serahkan RM990 juta untuk peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka berjumlah RM8.3 bilion ini. Katanya sambil menegaskan dia meluluskan hutang peneroka Felda pada penghujung Jun tahun ini. Kementerian Kewangan pada 28 Jun lalu mengumumkan telah memeterai perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi itu melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan Felda. Jaminan kerajaan itu ditandatangani oleh Anwar selaku Menteri Keuangan.